tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, di Malaysia ini terdapat pelbagai agama, bangsa dan kaum. Di Malaysia juga terdapat pelbagai jenis manusia. Begitu juga terdapat pelbagai jenis tingkah laku, gaya. Jadi saudara-saudara, memang pelbagai jenis personality bagi rakyat Malaysia. Dan begitu juga bagi parti-parti politik di Malaysia. Terdapat kerajaan, terdapat pembangkang. Namun saudara-saudara, sudah pasti satu perkara yang perlu menjadi keutamaan di dalam semua bagi seluruh rakyat Malaysia adalah satu sifat saling menghormati antara satu dengan yang lain. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya kecil Dun Nenggiri, rupanya PN telah menggantung satu penceramah mereka pada PRK, kempen bagi Dun Nenggiri. Nah, persoalannya kenapa penceramah daripada PN itu digantung? Dan ini berita sepenuhnya dikongsikan oleh Malaysia Kini bertarikh 10 Ogos. Gelar DAP Kafir Harbi, PN gantung ahli PAS 3 hari, menurut Anwar Musa. Anggota PAS dari Bacok yang menggelarkan DAP Kafir Harbi ketika menjadi pengerusi majlis pada satu ceramah kempen PRK Dun Nenggiri telah digantung tugas selama 3 hari. Pengarah operasi PN bagi PRK Nenggiri, Anwar Musa, berkata individu berkenaan tidak dibenarkan terbabit sebarang acara kempen bagi memastikan keadaan kembali tenang. Kemarin kita gantung, rehatkan seorang pengacara majlis ceramah kita sebab terlepas cakap. Tapi pemimpin BN yang tersasul sebut hidup Israel masih kekal pegang jawatan lagi. Ini sudah pasti ditujukan kepada Ahmad Zaid Hamidi, di mana pada Perhimpunan Solidariti Rakyat Palestin baru-baru ini, Ahmad Zaid Hamidi telah tersasul melaungkan hidup Israel. Namun beliau telah mengemukakan permohonan maaf beliau. Jadi adakah di sini Anwar Musa juga mahu Ahmad Zaid Hamidi digantung ataupun dipecat seperti yang mereka lakukan kepada ahli PAS itu yang menggelar DAP sebagai kafir harbi? Itu menjadi persoalannya. Juru acara majlis sahaja semalam tersasul sikit, padahal ayat dia pun tak salah, boleh betul lagi. Pada dia berpendapat DAP ini kafir harbi. Boleh bahas lagi, tapi sebab kita rasa kasar, kita minta rehat dulu. Ibarat macam main hoki, keluar padang sebentar, kata Anwar ketika berucap di Jeram Tekoh malam tadi. Semalam, para pemimpin Melayu DAP mengecam keras acara PN dalam kempen PRK di Nenggiri di Kelantan malam tadi yang menggelar DAP sebagai kafir harbi. Anggota Parlimen DAP Syarid Zan Johan dan Yang Sefura Othman serta pemimpin pusatnya Sheikh Umar Bagharib Ali berkata, menurut fikah klasik, golongan yang berperang dengan orang Islam itu halal darahnya. Justru kenyataan melampau yang muncul menerusi rakaman video ceramah PAS di Nenggiri itu adalah sesuatu perbuatan takfiri, mengkafirkan terhadap ahli-ahli parti DAP yang beragama Islam, yang langsung tidak boleh diterima, kata mereka. PAS tak perlu minta maaf. Ceramah itu disiarkan langsung di YouTube Kelantan TV malam tadi. Sementara itu, Anwar ketika ditemui media selepas ceramah berkata, kenyataan itu keluar daripada ahli partinya dan bukan pendirian parti. Tiada keperluan untuk PAS memohon maaf seperti desakan DAP. Tak berbangkit ucapan itu daripada satu individu. Ucapan itu masih subjektif dan kita suruh cool off saja. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, adakah sedikit sebanyak akan mempengaruhi kemenangan PN ataupun BN pada PRK Dun Nenggiri? Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara,
baru-baru ini kita telah mendengar satu kabar angin. Kononnya, timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han yang telah namanya telah viral di media sosial untuk menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Walaupun ini hanya mungkin kabar angin, namun saudara-saudara, perkara ini telah membuka mata dan pikiran rakyat Malaysia. Saya ada membuat ulasan berkaitan dengan perkara ini dan di dalam ruangan komen, rupanya ramai yang setuju selepas Tan Sri Azam Baki menamatkan kontraknya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, rupanya ramai yang setuju untuk Ayub Han jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, adakah Anda mempunyai komen? Ya atau tidak? Setuju atau tidak Ayub Han jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM ataupun Tan Sri Azam Baki meneruskan kontraknya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM? Silakan komen di bawah. Dan yang terkini pada 10 Ogos SPRM dalam satu keputusan, SPRM tahan 3 individu disyaki seleweng duit syarikat. Lagi-lagi tangkapan berlaku. Dan inilah membuktikan bahwa kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim memang benar-benar mahu membanteras rasuah. SPRM menahan reman 3 individu termasuk seorang ketua pegawai eksekutif kumpulan GCEO kerana disyaki menyeleweng dana RM 1.5 juta milik sebuah syarikat tersenarai awam. Bagi saya, ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan rakyat Malaysia dan terutamanya kepimpinan politik. Mengejutkan Anwar sebagai PM, mengejutkan Mahathir, mengejutkan Muhyiddin dan semualah kepimpinan politik. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan sekitar 7 petang hingga 9 malam semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Putrajaya berhubung penyelewengan membabitkan projek pembinaan dan perlombongan bernilai kira-kira RM 80 juta. Siasatan awal mendapati kesemua suspek juga dipercayai terlibat dalam menubuhkan sebuah syarikat yang tidak diluluskan ahli lembaga pengarah bagi tujuan menjalankan projek kerjasama yang bernilai kira-kira RM 258 juta. Selain itu, mereka turut disyaki terlibat menyeleweng dana kutipan sewaan hartanah milik syarikat tersebut bernilai kira-kira RM 3 juta menurut sumber. Perintah reman 4 hari sehingga 12 Ogos dikenakan ke atas 2 suspek lelaki dan seorang wanita masing-masing berumur antara 40 hingga 50-an oleh Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hasim ketika dihubungi, mengesahkan tangkapan tersebut dan berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E kecil, E besar Akta SPRM 2009. Jadi saudara-saudara, ini pasti satu lagi tangkapan mengejutkan. Apa komen Anda?